Bagi hari ini saya nak sambung ke kesan nilai ekstrim. Kesan nilai ekstrim. Seterusnya, lihat contoh 12. Set data di bawah ialah data wang saku yang dibawa oleh 5 orang murid ke sekolah. Jadi dia ada RM3. Jadi dia ada RM3, RM4, RM4, RM6 dan RM8. Hitung mod, median dan min. Jadi yang ini kita boleh buat macam biasa. Awak boleh lihat daripada data RM4 berulang 2 kali. Maka modnya adalah RM4. Bagaimana pula dengan median? Untuk median, kita boleh potong RM3, potong dengan RM8, RM4, potong RM6, jadi tinggal RM4. Sini kita boleh lihat bahawa tinggal RM4. Min pula kita tambahkan semuanya. RM3 tambah RM4 tambah RM4 tambah RM6 tambah dengan 8, kemudian bahagi dengan 5, awak akan dapat RM5. Yang ni sebelum dia ubah. Sekarang dia gantikan RM8 dengan satu nilai yang ekstrim, iaitu RM32. Jadi kita nak bandingkan mod, median dan min yang baru. Jadi bagi mod, dia tetap kekal di mana RM4 kekerapannya adalah 2 kali. Jadi mod adalah sama. Manakala median, mediannya pula bila kita buat pun kekal RM4. Sekarang bagi min. Bagi min pula RM3 tambah RM4 tambah RM4 tambah RM6 tambah RM32 sama bahagi dengan 5. Bila awak bahagikan, awak akan boleh lihat, bandingkan bila ada nilai ekstrim, apa yang berlaku pada min. Kedua-dua nilai adalah berubah. Jadi pada perbincangan, hasil daripada pengiraan menunjukkan bahawa apabila satu nilai ekstrim wujud dalam set data, maka data tersebut akan mempengaruhi nilai min. Seperti contoh di atas. Macam yang kita dah kira tadi, nilai min didapati berubah dengan peningkatan sebanyak RM4.80. Jadi manakala nilai median dan mod tidak berubah dengan adanya nilai ekstrim. Jadi kalau ada nilai ekstrim, perlu ingat min akan berubah, tapi mod dan median dia tak berubah. Jadi jika kita memperolehi data yang ekstrim, kita nak cari kita nak tafsirkan, kita nak tafsirkan data tersebut, kita gunakan mod dan median. Itu untuk data ekstrim. 12.12 kesan perubahan satu set data terhadap nilai mod, min dan median. Yang pertama, data ditukar secara seragam. Bagaimana kalau data ditukar secara seragam? Jadi kita lihat pada contoh terus. Yang awak perlu ingat nyataannya ni. Perubahan data secara seragam menyebabkan perubahan min, median dan mod secara seragam juga. Tapi apabila data itu diubah secara tidak seragam, jadi min, mod dan median juga berubah tidak seragam. Kita lihat contoh supaya kita boleh bandingkan yang mana perubahan seragam dan tidak seragam. Contoh 13. Kanang membeli 5 jenis alat tulis di koperasi sekolah yang masing-masingnya berharga RM1, RM2, RM3, RM3 dan RM6. Jadi hitung min, median dan mod bagi set data tersebut. Jadi kita akan hitung. Untuk mod, awak lihat RM3 dia berulang berapa kali? 2 kali kan? 1, 2. Jadi modnya adalah RM3. Manakala median pula 1. Jadi mediannya adalah 3. Alright.
Jadi bagaimana kita nak kira min? Okey, RM RM1 tambah RM RM2 tambah RM3, RM3, kemudian bagi dengan 5. Selepas pengirikaan, awak boleh dapat min adalah RM3. Okey, jadi soalan seterusnya. Hitung min, median dan mod yang baru jika setiap harga alat tulis itu ditambah RM2, didarab RM3. Maksudnya setiap harga alat tulis. Okey, jadi ini perubahan secara seragam. Okey, sebab dia ubahkan setiap data. Okey, jadi data yang baru dia tambahkan nilai ni semua ditambah RM2, maka data yang baru jadi RM RM1 ni berubah jadi 3. Betul tak? Okey, RM RM2 ni berubah jadi 4. Kemudian RM5, RM5 dan RM lah 8. Jadi kita dah ada data baru. Okey, di mana RM3, RM4, RM5, RM5 dan RM8. Okey, jadi untuk soalan dia dah tuliskan nilai baru. Okey, jadi kita akan cari median. Median dia akan berubah kepada 5. Median pula mod RM5. Okey, jadi mod akan jadi RM5. Okey, mod akan jadi RM5. Median pula bila kita buat, saya potong dekat atas . Okey, jadi tinggal RM5. Okey, jadi mediannya adalah 5. Dan kita cari min baru. Bila awak tambah, okey, bila awak tambahkan RM3 tambah RM4 tambah RM5 tambah RM5 dan tambah RM8 bahagi dengan 5, awak akan dapat min yang baru adalah 20 pula RM5. Jadi kalau awak nampak nilai, okey, bagi min, median dan mod, okey, dia akan ditambah berapa? Daripada asal RM3 ke RM5. Asal mod RM3 jadi RM5 untuk baru. Min pula asal RM3 jadi RM5. Bila data ditambah secara seragam, okey, maka nilai mod, median dan min pun akan ditambah secara seragam. Jadi kalau data ditambah RM2, maka median, min dan mod pun akan ditambah RM2. Yang ni kalau setiap data ditambah dengan nilai yang sama. Ni tambah secara seragam. Okey, faham? Okay, itu adalah untuk seragam. Okey, sama juga untuk darab. Okey. Kalau awak perhatikan bagi darab, okey, jadi okey, data baru daripada nilai asal didarab 3. Jadi RM1 tadi awak darab dengan 3, dia RM3. 6, 9, 9, 18. Okey, yang ni kita dah darabkan. Okey, darabkan dengan 3. Jadi awak cari modnya memang 9 sebab berulang 2 kali. Jadi median pun 9 sebab berada di tengah-tengah. Okey, bila kita buat di tengah. Min pula 3 tambah 6 tambah 9 tambah 9 tambah 18 bahagi 5. Bila awak hitung, awak akan dapat RM9. Jadi ini menunjukkan, okey, daripada nilai asal tadi, saya guna warna lain. Besar sikit. RM3 tadi dia akan bertukar jadi RM9. Yang ni pula median asal RM3 bertukar jadi RM9. Mod RM3 bertukar jadi RM9. Maka untuk darab secara seragam, jadi
bila awak nak darabkan dengan seragam, darab ke bahagi ke dengan seragam, mod, median dan min pun awak boleh buat secara, awak boleh dapatkan secara seragam. Okey, guna operasi yang sama, nilai yang sama. Okey. Jadi, apakah kesimpulan yang kita boleh dapat daripada pengiraan tadi? Berdasarkan contoh tersebut, apabila data diubah secara seragam, nilai min, median dan mod yang baharu juga berubah secara seragam. Okey, ini adalah senang. Kalau tambah setiap nilai seragam, mod, min, median pun seragam. Okey, jadi faham? Okey, contoh 14 pula. Okey, yang ni adalah contoh bagi tidak seragam. Okey, contoh 14. Skor Raju dalam kuis bahasa Jepun ialah, okey, saya lupa, ialah 3, 5 dan 6. Okey, jadi pertama sekali 3, 6 dan 6. Hitung min, median dan mod bagi set data itu. Okey, jadi kita nak hitung min, median dan mod bagi set data tersebut. Okey, untuk median, okey, bila saya potong tinggal 6. Mod pun dia 2 kali 6. Okey. Bila kita nak cari min, 3 tambah 6 tambah 6 bahagi 3, dia akan mendapatkan 5. Okey, jadi ini adalah nilai yang asal. Okey, jadi sekarang B. Tambahkan data pertama dengan 1. Tambahkan data kedua dengan 2. Dan tambahkan data ketiga dengan 3. Okey, jadi awak boleh nampak nilai yang ditambahkan pada setiap data adalah tidak seragam. Di mana data pertama 1, data kedua adalah 2 dan data ketiga adalah 3. Okey, jadi dia nak awak kira, hitung nilai min, median dan mod yang baru. Jadi sebelum kita hitung nilai min, median dan yang baru, kita perlu cari dahulu apakah data yang baru. Okey, jadi data yang baru 3 tambah 1 akan jadi 4, 6 tambah 2 8 dan 6 tambah 3 9. Jadi 4, 8 dan 9 ialah data yang baru. Okey, pertama sekali kita cari mod. Adakah pengulangan daripada setiap data? 489. Jadi tiada kekerapannya semua sama iaitu 1. Okay, jadi tiada pengulangan, maka dia tiada mod. Faham? Okey, di sini dia tiada mod. Median pula adalah 8 kerana 8 berada di tengah-tengah. Manakala min 4 tambah 8 tambah 9 bahagi 3, awak akan dapatkan 7. Okey, bila kita bandingkan kedua-dua, okey, untuk mod, okey, median pula dan min. Okey, jadi dia tak sama. Jadi awak boleh nampak. Sekejap Oops. Okey. Berdasarkan contoh tersebut, apabila nilai diubah secara tidak seragam, nilai min, median dan mod yang baru juga berubah secara tidak seragam. Okey, jadi itu adalah perbezaan bagi data yang diubah secara seragam dan data yang diubah secara tidak seragam. Okey, jadi bagi saya dia agak mudah untuk pelajar fahami. Okey. Jika awak menguasai min, median dan mod, jadi awak mungkin faham dengan lebih mudah apakah perubahan data seragam dan perubahan data tidak seragam. Bagaimana nak hitung min, median dan mod tadi bagi kedua jenis data. Okey, seterusnya 12.1.3 mengorganisasikan data bagi jadual kekerapan terkumpul. Okey, yang pertama, jadual kekerapan bagi data terkumpul. Okey, kita lihat. Okey. Okey.
Jadi saya fokus ke sini dulu. Terus pergi ke contoh 15. Set data. Set data yang sebelah ni Set data menunjukkan markah ujian matematik bagi 30 orang murid tingkatan 2 Zuhal dalam peperiksaan pertengahan tahun. Organisasikan data tersebut dalam jadual kekerapan yang diberikan. Jadi dia nak awak organisasikan dalam jadual kekerapan yang diberikan. Sebenarnya dia agak-agak mudah. Jadi kita akan lihat setiap data. Dan ni adalah selang kelas. Dinamakan selang kelas. Jadi daripada sifar hingga 19, berapa bilangannya? Jadi kita akan tulis. Saya akan buat kolom demi kolom. Kolom demi kolom. Kita akan lihat kolom demi kolom. Kita lihat kolom pertama dahulu. Ada berapa yang di antara sifar hingga 19? Jadi 12. Itu sekali. Jadi kita buat gundalan sekali. Nampak tak? Lihat kolom seterusnya. Kejap. Saya akan fokus ke kolom seterusnya. Tengok kolom kedua. Alright. Yang mana adalah di antara sifar hingga 19 markah? Ada atau tidak? Sekarang tiada. Jadi kita beralih ke kolom ketiga. Ada 18, betul tak? Jadi kita buat gundalan kedua. Beralih ke kolom seterusnya. Ada atau tidak bagi sifar hingga 19? Jika tiada, kita beralih ke kolom seterusnya. Yang ni ada 19. Jika ada 19, kita tulis gundalan ketiga. Jadi kekerapannya adalah 3. Sekarang beralih pula ke selang kelas 20 hingga 39. Sekarang saya nak awak fokus ke depan sekali. 20 hingga 39. Jadi ini 1 kan? 2. Tulis jelas. Alright. Kolom yang kedua. 1 hingga 20 hingga 39. Ini 1. Ini 1. Kolom yang ketiga. Ini 1. 29 kan? Jadi untuk gundalan yang kelima kita akan buat macam ni. Jadi itu dah menandakan 5. Seterusnya kita pergi ke kolom sebelah. Jadi ada 1. Beralih ke kolom sebelah. Tiada kan? Jadi awak boleh lihat, jika awak nampak gundalan ada dalam satu kumpulan yang macam ni, itu ada 5. Jadi 5 tambah 1 bersamaan dengan 6. Jadi untuk 40 hingga 59. Kita akan buat cepat 40. Yang pertama tak ada. Yang kedua 40 hingga 59 ni 1. Ada 1. Ini 1. Yang kedua pula, yang ketiga pula ni 1. Yang keempat 1. Yang 1 dan 1.
Okey, yang ke 5, 1, banding 1. Okey, jadi yang boleh nampak dia adalah 10. Okey. Okay, seterusnya 60 bagi markah 60 hingga 79. Oh, yang ni pula ada satu. Terlupa saya. Sorry. Jadi ni adalah 11. Okey, maaf. Okey. Ada lagi tak? Okey, tak ada. 60 hingga 79. Okey, yang ni pertama. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi yang terakhir 80 hingga 99. 1, 2, 3, 4. Okey, jadi lengkap untuk semua data. Okey, orang nampak pada contoh. Okey, jadi sebenarnya yang ni dia agak mudah. Cuma kadang-kadang pelajar tersilap semasa mengira kekerapan. Jadi kalau boleh, sebetulnya digalakkan untuk kita buat gundalan dahulu untuk mengelakkan kesilapan sewaktu mengira kekerapan. Okey, jadi awak boleh ingat pada bahagian ingat ini, satu kumpulan gundalan bersamaan dengan 5. Okey. Okey, boleh Kan mudah kan? Okey, lihat contoh 16. Sylvia menemu ramah 20 orang kawan-kawannya tentang masa mereka bangun daripada tidur pada waktu pagi semasa cuti sekolah yang lepas. Dapatan daripada temu ramah itu adalah seperti sebelah. Organisasikan data masa itu dalam jadual kekerapan mengikut kelas berikut. Okey, jadi awak ada data di sebelah masa bangun pagi. Okey, bagi pelajar yang bangun 5 pagi sehingga 5.29. Okey, kita akan buat. Ini 1. Okey, lagi. Ini 2. Lagi. Oh, tak ada. Tu sahaja 2. Okey, 5.30 hingga 5.59. Ini 1. 2, 3, 4. Okey, habis untuk nombor 5. Okey. Sekarang pukul 6 hingga 6.29. Okey, ini 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Lagi 6.30 sehingga 6.59. Okey, untuk kolom pertama tak ada. Ada. 1. Ini 2, 3, 4, 5, 6. Okey. 7, 8. Ini 8. Okey, untuk pukul 7 ada seorang sahaja. 1. Okey, jadi tadi 20 orang kan. Jadi untuk semak balik, kita hitung 2 tambah 4, 6, 6 tambah 5, 11, 11 tambah 8, 19, 19 tambah 1, 20. Okey, dapat 20 orang. Menepati 20 orang. Dia awak tahu bahawa tu adalah betul. Okey. Soalannya, daripada jadual kekerapan tersebut, nyatakan bilangan murid yang bangun pukul 6 hingga 6.29 pagi. Jadi awak boleh nampak pada
pukul 6 hingga 6.29. Data daripada jadual adalah 5. Okey, 5 orang murid. Perihalkan tentang, okey, ni pula. Perihalkan tentang jumlah kekerapan tertinggi dan terendah masa murid bangun dari tidur. Okey. Kekerapan tertinggi. Okey, jadi paling kerap daripada jadual kekerapan itu didapati murid paling ramai bangun pukul 6.30 hingga 6.59, nampak? Iaitu 8 orang. Okey, yang ni dia nak perihalkan, awak ceritakan satu-satu. Kekerapan tertinggi 6.30 hingga 6.59 dengan kekerapan 8 orang. Okey, manakala hanya seorang murid sahaja yang bangun pada pukul 7 pagi hingga 7.29 pagi. Okey, itu adalah untuk gundalan. Okey, 2.14 kelas mod dan min bagi satu set data terkumpul. Hasil kajian tentang was aku mingguan dalam RM yang dibawa oleh 30 orang murid SMK Tasik Damai tunjukkan dalam jadual di bawah. Okey. Okey, daripada ni tadi awak buatkan gundalan. Okey. Jadi yang saya nak terangkan, okey, lepas dia buat gundalan tadi, dia nak awak cari mod, betul tak? Belum lagi. Okey. Jadi, nak cari mod, awak cari di mana kekerapan tertinggi, maka mod adalah, kelas mod adalah 21 hingga 30. Jadi, bagaimana kita nak perihalkan? Setelah data itu diorganisasikan, kita akan mengetahui kelas mod daripada nilai kekerapan yang paling tinggi. Dalam contoh di atas, okey, lepas buat gundalan tadi, awak dah kumpulkan kekerapan berapa, awak nampak berapa kekerapan tertinggi dan kelas modnya apa. Kekerapan tertinggi adalah 8 dan kelasnya ialah 21 hingga 30. Maka kelas 21 hingga 30 dikenali sebagai kelas mod. Tapi kalau soalan tanya awak, nyatakan kelas mod bagi data tersebut, awak tulis sahaja 21 hingga 30. Tak payah awak nak tulis kelas mod ialah, tak, no. Untuk jimatkan masa, tulis kelas mod sama dengan 21 hingga 30. Itu sahaja. Okey, untuk contoh 8 pula. Jadual kekerapan menunjukkan ujian markah bagi ujian kecerdasan bagi 30 orang murid. Kenal pasti mod. Okey. Jadi, nak cari mod, kita lihat kenal pasti yang mana kekerapan paling tinggi. 7.4.1.4.9.5. Jadi, kita boleh nampak 9 ni adalah kekerapan tertinggi dalam jadual tersebut. Maka, 60 hingga 64 merupakan kelas mod. Jadi, kekerapan tertinggi adalah 9, kelas mod 60 hingga 64. Faham? Okey, seterusnya min pula. Okey, bagi min, bagi satu set data yang terkumpul, untuk mendapatkan min bagi satu set data terkumpul, titik tengah bagi setiap selang kelas perlu ditentukan terlebih dahulu. Jadi, jadual kekerapan di bawah merekodkan bilangan surat khabar yang dijual oleh kedai yang berlainan dalam satu minggu. Hitung titik tengah bagi setiap kelas. Okey, dia nak awak hitung titik tengah. Bagaimana kita nak hitung titik tengah? Contohnya lah, antara 1 hingga 4, apa data berada di tengah-tengah? Jadi awak pun kumpul 1, 2, 3, tulis. Okey, jadi kita potong-potong. Jadi di antara 2 dengan 3 adalah tengah-tengah 1 hingga 4 kan? Bagaimana kita nak tahu apa yang berada di tengah? Maka kita akan tambah 2 tambah 3. Lepas tu bahagi 2, baru dapat tengah-tengah kan? Kita tambahkan 2 dengan 3, kemudian bahagi dengan 2. Jadi 5 bahagi 2, awak akan dapat 2.5. Yang di tengah-tengah ni adalah 2.5. Kaedah yang sama kita gunakan untuk cari titik tengah. Okey, jadi nak cari titik tengah,
70 tambah 74 bahagi 2. Okey. Lepas tu kaedah yang sama. Okey, awak lihat. Nak cari titik tengah. 70 tambah 74 bahagi 2 dapat 72. Yang ni pun sama. 75 tambah 79 bahagi 2 dapat 77. 80 tambah 84 bahagi 2 dapat 82. Dan 85 tambah 89 bahagi 2 sama dengan 87. Jadi daripada titik tengah yang diperoleh, hitung min dengan rumus berikut. Okey, kita nak cari min guna titik tengah. Okey, ni untuk yang ada selang kelas Okey, jadi nak cari min hasil tambah kekerapan tadi dengan kekerapan dengan titik tengah. Okey, awak akan bahagi dengan jumlah kekerapan. Okey, kita lihat bagaimana. Ingat, kekerapan dalam titik tengah bahagi jumlah kekerapan. Okey, lihat contoh 20. Jadual di bawah merekodkan tinggi 30 batang anak pokok yang dicerap oleh Umaiswari dalam eksperimen sains. Hitung min bagi tinggi anak pokok itu. Okey. Jadi yang ni sama ada awak salin balik ataupun kalau ruang cukup pada soalan, awak boleh tambah. Kita tambahkan kolom. Sekejap Yang bawah ni saya akan tambahkan satu lagi kolom untuk jumlah. Okey. Tu kalau cukup soalan. Pada soalan Tapi kalau tak cukup, awak tulis barulah dengan paling ringkas. Okey, yang ni adalah titik tengah. Okey, kemudian di bahagian titik tengah darab kekerapan. Okey, nanti awak lihat. Okey, kekerapan tadi 30. Okey, jadi titik tengah 5. Macam apa lain lah. 5 tambah 9 bahagi 2. Awak akan dapat berapa? Awak akan dapat 7. Okey, ni pula 10 tambah 14 bagi 2. Awak akan dapat 12. 15 tambah 19 per 2 bagi 2 sama dengan 17. 20 tambah 24 bagi 2 sama dengan 22. 25 tambah 29 bahagi 2 sama dengan kejap 27. Okey, dan terakhir 30 tambah 34 bahagi 2 bersamaan dengan 32. Okey, ini tak perlu tambah. Yang kita perlu tambah pada ke sini. Okey, jadi apa yang saya akan buat? Saya akan darabkan. Apa yang saya nak darab? Titik tengah darab kekerapan. 7 darab 4. 12 darab 5. 17 darab 4. 22 darab 8. 27 darab 7. 32 darab 2. Okey. Jadi 7 awak darabkan dengan 8. 7 awak darabkan dengan 8, awak akan dapat 28. 12 darab 7 darab 8 pula. 7 darab 4 darab sama dengan 28. 12 darab dengan 5 60. 17 darab 4 68. 22 darab 8 176. 27 darab dengan 7
189 dan 32 darab 2 sama dengan 64. Jadi kita cari jumlah 28 tambah 60 tambah 68 tambah dengan 176 tambah 189 tambah 64 bersamaan 585. Okey, tadi daripada formula nak cari min samaan hasil tambah kekerapan darab dengan titik tengah. Jadi 585 bahagi dengan jumlah kekerapan ialah 30. Okey, lepas tu kita cari nilainya adalah 19.5. Okey, kalau daripada contoh buku teks, dia tulis balik, dia salin balik jadual dan dia letak titik tengah kekerapan sama juga. Tapi saya jimatkan masa pelajar daripada menyalin balik jadual. Okey, jadi awak dapat nilai yang sama. Okey, boleh? Okey, jadi bagaimana kita nak tahu pemilihan sukatan kecenderungan memusat yang paling sesuai? Okey, awak boleh baca min dipilih sebagai sukatan kecenderungan memusat kerana melibatkan keseluruhan data. Apabila terdapat nilai ekstrim, min tidak memberikan tafsiran tepat. Median pula lebih sesuai digunakan apabila terdapat nilai ekstrim, kerana nilai ekstrim tidak mempengaruhi median. Mod pula, apabila data yang digunakan adalah data kategori, contohnya item kegemaran atau popular. Yang ini saya akan teruskan. Okey, ini awak boleh baca sendiri contoh. Okey, suasana jimat masa awak. Sebab yang lebih pentingnya adalah pada bahagian yang ni. Okey, mod, min dan median daripada perwakilan data. Contoh 22. Tentukan mod bagi perwakilan data berikut. Okey, carta palang menunjukkan bilangan pelancong peranginan. Jadi modnya yang paling banyak adalah apa? Pulau Langkawi 10 kan? Pulau Langkawi tadi 10. Okey, pulau perhentian pun 10. Jadi modnya adalah Pulau Perhentian dan Pulau Langkawi. Okey, manakala untuk piktograf pula, kalau awak nampak kesemuanya adalah sama. Yang ni 9 orang murid sebab satu simbol 3 orang murid. 3 darab dengan 3 sampai ke 9. Ini pun 9, 9, 9. Jadi tiada mod kerana setiap kekerapan pada data adalah sama. Okey, untuk C pula, cetapan menunjukkan pengangkutan yang digunakan oleh murid ke sekolah. Jadi mod ialah bas. Okey, sebab mod mempunyai sudut paling besar. Bagi cetapai, kita nak bezakan ikut sudut. Okey, contohnya lah. Okey, berjalan kaki ni 90 darjah. Ni 110. Motosikal 20 dan bas 140. Okey, jadi di antara kesemua sudut, bas mempunyai sudut terbesar. Jadi mod secara tak langsung adalah bas. Jadual di atas. Jadual menunjukkan peratusan keuntungan jualan barang atas talian dalam satu kajian tahunan. Jadi mod ialah aksesori wanita. Sebab apa? Keuntungannya adalah 130. Daripada jadual awak nampak yang paling banyak, yang paling kerap, yang paling tinggi nilai adalah mod. Okey, untuk mod agak mudah. Seterusnya contoh 23. Carta palang menunjukkan komisen yang diperoleh sekumpulan pekerja di sebuah restoran dalam masa seminggu. Okey. Jadi soalan nak awak cari, hitung min, median dan mod komisen yang diterima oleh pekerja itu dalam masa seminggu. Okey, jadi sebelum saya nak tulis mod, okey,
sebelum saya nak cari nilai mod, min, median, jadi saya tulis dahulu kekerapan. Yang ni adalah 4 supaya saya senang. Yang ni 5. Yang ni pula 9. Nampak tak? Dia akan nampak. Ini pula adalah 7. Dan yang ni 4. Dan terakhir adalah 1. Okey. Jadi pertama sekali kita nak cari mod. Okey, jadi awak boleh nampak mod adalah RM 3/2, di mana kekerapannya paling tinggi iaitu 9. Nampak tak? 9. Okey, median pula okey, saya masih guna kaedah potong-potong supaya saya senang. Okey. 4 dengan 1 baki 3. 3 dengan 4 baki 1. 1 dengan 5 baki 4. 4 dengan 7 baki 3. 3 dengan 9 baki 6. Maka median pun RM 32. Nampak tak? Sebab tu saya tulis awal bagi setiap kekerapan tadi. Okey, sekarang nak cari min. Okey. Ini saya terangkan terus pada sebab tak ada ruang untuk tulis 4 orang. Okey, 4 orang darab dengan RM30. 5 orang pekerja darab dengan RM31. 9 orang darab 32, 7 darab 33, 4 darab 34 dan 1 darab 35. Bahagi dengan bilangan pekerja di restoran tadi. Bila awak darabkan, awak dapat 965 bahagi 30. Bila dapat nilai min RM32.17. Okey. Sekarang B. Hitung pecahan pekerja yang menerima komisen kurang atau sama dengan 32. Jadi untuk kurang atau sama, jadi kumpulan ini, nampak tak? Dari 32 hingga ke bawah. Jadi awak akan cari 9 tambah 5 tambah 4. Jadi berapa? Dia nak pecahan lah, bagi dengan 30 pekerja. Awak dapat 3/5. Okey, mula-mula 9 tambah 5, 14. 14 tambah dengan 4, 18/30. Pemudahkan, awak bahagi dengan sifar 6. Awak dapat 3/5. Nampak tak? Sama. Okey. Sama juga dengan contoh 24. Jadual menunjukkan bilangan kesalahan ejaan murid di tingkatan 2 amanah yang dilakukan ketika menulis karangan bahasa Melayu. Jika min bilangan kesalahan ejaan tersebut ialah 2/4, hitung nilai X. Okey, dia dah bagi min, bagi soalan ni dia dah beri min. Dia nak awak hitung nilai X. Jadi kita akan buat backward, okey, secara sonsam. Okey, jadi awak dah tahu min tadi 2/4 kan? Kita cari cara yang sama. 4 darab sifar, 4 darab sifar. 8 darab 1, 8 darab 1, nampak tak? X darab 2, X darab 2. Sebab untuk sifar kesalahan ada 4 orang. 1 kesalahan ada 8 orang. 2 kesalahan ada X orang. Jadi kita perlu darab. 6 darab 3, 5 darab 4, okey. Dan 4 darab 5. Kemudian bahagi dengan jumlah pelajar. Awak akan dapat min tadi diberi 2/4. Okey, kita akan tambahkan. 4 darab sifar, 1 darab 8, 8. Darab
tambah 2x tambah 18 tambah 20 tambah 20 per x tambah 27. Okey, bila awak tambahkan kesemuanya, jadi 2x tambah 66. Ingat, x tak boleh tambah dengan nombor biasa kerana pemboleh ubah yang berbeza. Okey, jadi bila awak pindahkan x tambah 27 ke sebelah. Okey, kemudian kembangkan, awak akan dapat 2x tambah 66 sama dengan 2.4x tambah 64.8. Okey, awak pindahkan. Yang ni dia pindahkan. Nampak? Kemudian dia pusingkan. Mula dia pindah macam ni. 66 tolak 64.8 sama dengan 2.4x tolak 2x. Okey. Kemudian dia songsangkan balik. Okey, dia pusingkan, dapatlah 2.4x tolak 2x sama dengan 66 tolak 64.8. Awak dapat, pindah-pindah dapat x adalah 3. Soalan seterusnya. Okay, jadi awak dapat tadi x3 kan. Jika median taburan kekerapan itu adalah 3, hitung nilai yang maksimum bagi x. Okey, sekarang ini kalau x bukan 3, berbeza. Kalau median adalah 3, hitung nilai yang maksimum bagi x. Okey. Kita guna kaedah potong pun boleh. Okey, kita guna kaedah potong pun boleh. Okey, awak perlu ingat, okey, daripada soalan tadi dia nak median jadi 3. Okey, dia nak median tu sama dengan 3. Okey, jap. Dia nak nilai maksimum bagi x. X tak boleh melebihi apa. Jadi set dalam pemikiran awak yang median ni adalah 3. Okay, jadi bila kita potong, bakinya mesti pada 3. Okay, jadi kita akan potong macam biasa. 4 potong 4 sifar. 8 potong dengan 6 jadi 3. Okay, nampak? 3 potong dengan 6 tinggal 3, betul tak? Jadi x ni, kalau saya nak kekalkan, okay, fikir ya. Kalau saya nak kekalkan 3 ni sebagai median, x ni hanya boleh 1 sama ada 1 sifar, 1 dan 2. Betul tak? Sebab kalau 3, okay, kalau 3, median dia tak akan jadi 3 lagi. Dia akan jadi 2.5. Sebab 3 tambah 3 dan 3, bila 3 dan 3 ni, 3 dan 3, bila saya potong, awak mesti cari berada di tengah. Jadi saya tak nak, soalan tak nak yang berada di tengah di antara 2 dengan 3. Dia nak median tu 3, maka nilai maksimumnya adalah 2. Jadi awak tulis nilai maksimum bagi x ialah 2. Kalau tak ikut langkah saya tadi pun boleh, tapi kalau ikut langkah buku teks pun boleh, di mana dia senaraikan satu persatu. 4 sifar ni 4, 1 ni 8. Sama juga kaedahnya, faham? Di mana awak boleh potong, ni potong. Cuma kaedah ni dia lebih leceh, sebab awak terpaksa senaraikan satu persatu. Potong lagi, potong lagi, potong lagi. Okey, potong. Okey, bila awak dah potong, awak akan dapat nilai terbesar dah 2. Okey, untuk C pula, jika mod kesilapan ejaan dilakukan oleh murid ialah 2. Mod tadi adalah 2. Dia nak mod sekarang, saya padamkan. Sekarang dia nak mod 2. Salah. Okey.
Jadi nilai minimum. Yang ni paling kecil. Kalau 2 ni saya nak pilih sebagai mod, maksudnya kekerapan dia perlulah paling tinggi di antara 4, 8, 6, 5 dan 4. Jadi nilai yang paling kecil kita boleh letak di sini adalah 9. Jadi awak tulis nilai minimum yang mungkin bagi X ialah 9. Jadi untuk lepas ni saya akan bagi latihan. Awak buat latihan untuk memperkukuhkan fahaman pada hari ini. Untuk 12.17 saya akan sambung pada Rabu depan. Okey, sekian. Terima kasih.